Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sekarang sedang menonton segmen Realiti Awani di Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Baik, kami di Astro Awani membawakan realiti rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19 dan aktiviti-aktiviti sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Semestinya wabak COVID-19 tidak akan melemahkan kita jika kita bersama-sama menghadapinya. Anda tidak berseorangan dalam menghadapi waktu getir ini. Dan Fizi? Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani, dan untuk kepimpinan Astro Awani akan memberikan peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda semua. Setiap cerita, masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Saksikan telefilm pertama Astro Chariot yang dirakam dari rumah. SMK Raya Dekat Jauh, 5 Jun, Jumaat, 7 malam. Penggambaran telemovie SMK Raya Dekat Jauh. Secara atas talian, penularan COVID-19 di seluruh dunia menyaksikan banyak industri terkesan dan terpaksa menangguhkan sementara operasinya. Ini termasuk industri perfilman dan drama. Tidak dibenarkan meneruskan penggambaran bermula 18 Mac lalu, memaksa produksi filem terpaksa mencari model baharu dari segi penggambaran sementara menunggu 10 Jun ini, iaitu tarikh yang mana membenarkan industri untuk membuat rakaman semula menjalani aktiviti penggambaran filem, drama dan iklan. Dan sepanjang tempoh hampir 3 bulan sejak pelaksanaan PKP ini, produksi Gen SMK Raya Dekat Jauh menampilkan idea baru dalam pembikinan filem, iaitu sesi penggambaran secara berjauhan di rumah masing-masing secara atas talian. Dan macam mana agaknya sesi penggambaran telemovie itu yang adaptasi kepada norma baru ini, dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sesi penggambaran ini, jalan ceritanya dan cabaran semasa pembikinan telemovie ini, kita bersama dengan Syamil Osman merupakan pengarah dan juga Erisa Putri Hashim merupakan pelakon Gen telemovie. Gen SMK. Ya, betul. Telemovie SMK ini. Selamat pagi kepada kedua-duanya. Selamat pagi. Ya, kita mulakan dengan pengarahnya dahulu. Syamil, mungkin boleh ceritakan mengenai apa sebenarnya cerita di sebalik telemovie SMK Raya Dekat Jauh ini. Okey, jalan ceritanya sebenarnya dia kisahkan tentang watak-watak dalam SMK yang cuba nak menyambut hari raya waktu PKP inilah. So diorang ada watak Arif ni seorang, dia cuba nak dapatkan kawan-kawan dia supaya beraya-raya bersama-sama. Tapi dia tak boleh beraya bersama-sama secara fizikal, jadi dia cuba untuk dapatkan kawan-kawan dia untuk buat satu video lah, nak sertai satu pertandingan video. Tapi sebabkan diorang macam-macam kerenah, nak cuba dapatkan kata sepakat tu susah pula. Jadi dia mengisahkan macam mana kita boleh, walaupun kita berjauhan, tapi kadang-kadang kita perlukan keluarga atau rakan-rakan kita sewaktu hari raya. Tak kisahlah kalau mereka dekat dengan kita ke atau jauh, tapi penting untuk ada rakan-rakan dengan keluarga, tu penting lah. Ya, Syamil, kita nak melihat kepada dari segi cabaran penggambaran filem ini. Pastinya kesemua pelakon dan juga kru perlu kekal di rumah, dan edisi raya ini pun dilakukan di rumah seperti mana yang kita tengok dari video klip raya ini. Bagaimana sebenarnya idea itu boleh tercetus, Syamil? Okey, saya rasa mungkin seminggu sebelum bermula bulan puasa, Astro datang pada Red Communication, syarikat yang terbitkan SMK, dan diorang cakap kita kena hasilkan satu telemovie untuk rancangan SMK. So dah ada, sebab dekat PKP ni, so kita semua kena terah otak macam mana nak buat, nak dapatkan idea ni lah. Jadi apa yang saya fikirkan pada waktu tu, kita hanya boleh, sebab kita tak boleh hantar kru kepada rumah, kita tak boleh berkumpul. Jadi satu cara ialah pelakon sendiri tu kenalah shooting video itu sendiri di rumah masing-masing. So bila kita fikir, okey, diorang tak boleh pergi mana-mana, diorang kena stay je kat rumah.
apa yang diorang ada dekat dalam tangan mereka, apa yang mereka ada dekat rumah. So diorang ada phone. So saya fikir, okey. So yang kelakar saya kena tanya semua pelakon tu, diorang pakai phone apa? Kamera cukup canggih tak? So nasib baik, semua ada handphone canggih-canggih. So okey. So idea tu saya cakap, okey, kita kena cakap satu cerita tu cuma berdasarkan point of view daripada phone kamera, video call phone kamera, atau point of view daripada webcam. Video call macam Zoom ke Skype ke. So saya dengan Suzanne penulis tu, kita terpaksa olah satu cerita tu cuma menggunakan device-device yang macam video call handphone, video call dekat laptop. So agak mencabarlah. Pertama kali kami cuba sesuatu yang macam ni. Okey, Erisa. Ya, Erisa, kalau kita tengok ya, untuk telemovie Geng SMK Raya Dekat Jauh ini akan ditayangkan pada Jumaat hari ini pada 7 malam. Tapi kita nak tahu juga masa mula-mula diberitahu kena shoot sendiri di rumah, adakah Erisa terkejut dan ada tak mendapat bantuan oleh sesiapa ke untuk bantu jalankan penggambaran di rumah? Okey, baiklah. Waktu mula-mula dapat tahu kena shoot sendiri tu, lagi-lagi untuk telemovie memang ada rasa macam agak ragu-ragu dengan kualiti semua tu sebab kita shoot guna phone. Tapi Aisyah ada juga dapat bantuan daripada family dari segi macam kita nak kena set up lighting sendiri, nak check framing semua tu, dan juga kita ada video call Zoom dekat laptop, jadi it actually tak berapa susah sebab kita still boleh communicate dengan director, dengan talent-talent yang lain. Baik, kita nak tahu dari segi skrip macam mana? Adakah skrip ini diolah sendiri ataupun direka sendiri, ataupun mungkin ada pengarah ataupun producer dah bagi skrip terlebih awal? Macam mana agaknya dari segi nak menghafal skrip-skrip itu semua? Dari segi skrip semua sama macam mana kita shoot dekat set. Kita orang dah di-prepare skrip tu, diorang hantar dekat email, dekat WhatsApp. Dan cara hafal sama macam shoot biasa. Cuma kali ni kita boleh macam tengok-tengok sikit lah. At least kita boleh refer, so kita tak buat banyak take, jadi tak susahkan yang lain. Sebab bila kita ramai, kita ambil masa yang lebih lama untuk nak shoot seorang-seorang. Sebab kita orang semua ada 9 orang. Jadi dalam satu scene tu seorang ambil masa 2 take. Jadi untuk menyenangkan kerja orang lain, kita dapat refer, kita boleh baca lah skrip tu dekat device lain supaya waktu guide tu tak ada salah-salah. Itu rahsianya sebenarnya. Tapi Syamil, kita tengok ya jumlah pelakon untuk geng SMK ni pun macam ramai, dalam 8-9 orang. Mereka bukan saja berlakon tapi kena shoot sendiri lakonan mereka. Jadi banyak perkara yang sebelum ini dibantu oleh assistant director atau yang dilakukan oleh cameraman, terpaksa dilakukan mereka. Macam mana Syamil beri panduan tu, guide mereka ketika itu? Okey. Sebabkan kita orang ada ramai pelakon, so kita ada sesi latihan, sesi rehearsal sebanyak 3 hari untuk mendapatkan timing. Sebab kita kena agak bagi make sure pelakon tu tahu agak-agak macam mana lontaran dialog tu, diorang berapa laju diorang cakap, supaya sebab masa kita shoot tu diorang ada kamera phone diorang, lepas tu laptop diorang akan ada video call dan saya akan bagi arahan melalui video call dekat laptop tu. So diorang kena set angle lah. So diorang set angle, diorang bagi saya screen cap, saya tengok dia punya angle tu betul ke tak, apa yang nak adjust. So yang tu so pelakon semua sendiri, terima kasih saya terima kasih banyak-banyak. Diorang kena shoot set angle sendiri, penataan seni tu, direction tu diorang buat sendiri. Saya cakap okey, bunga tu you nak alih ke sana kena letak gambar. So and then ada yang ada lighting sendiri, diorang macam ada lampu LED kecil sendiri. So kita pakai apa yang diorang ada lah. So lighting, direction, kamera, diorang tolong kita orang buat sendirilah. So walaupun kita tak ada macam full crew, tapi bantuan pelakon dengan keluarga diorang, adik-beradik diorang semua datang sekali untuk tolong tu agak fun lah.
Dan saya kira ini satu inisiatif yang amat menarik sekali. Mungkin first time saya dengar sebenarnya apabila pelakon-pelakon sendiri perlu menyediakan ataupun perlu prepare segala keperluan dari segi kamera, dari segi angle dan sebagainya. Ia bukan saja dapat meneruskan industri dari segi penggambaran itu dapat terus berlangsung, malah juga dapat upskillkan lagi pelakon-pelakon ini dengan bidang-bidang ilmu teknikal ini. Dan Syamil sendiri untuk menghasilkan telemovie ini berapa agaknya lama masa yang dia ambil untuk menyiapkannya? Dan para pelakon sendiri perlu berlakon ni untuk berapa lama, berapa hari sebenarnya untuk menyiapkan telemovie ini? Okey, telemovie ni penggambaran dilakukan 5 hari. Dan kita ada buat satu music video juga untuk hari ke-6 tu. Menggunakan konsep yang sama. So, kita ada 3 hari untuk rehearsal, lepas tu 5 hari untuk penggambaran lah. So, dan setiap hari semua pelakon terlibat lah. So, semua pelakon akan log on dekat video call tu bila saya nak, katakanlah saya nak buat shot Erisa. Okay Erisa, you roll you punya phone. And then semua orang, pelakon lain semua dekat video call tu akan bagi dialog untuk feed dialog. Then okay, kita teruskan kepada Wafi pula. Then Wafi akan shoot. Then so it was semua orang walaupun jauh, semua orang masih terlibat. Setiap yang kita buat penggambaran tu, semua orang terlibat. Okey, Erisa, kalau kita cakap perkara ini, tadi ada Syamil ada bagi tahu ada bantuan daripada dari segi video call, Zoom semua kan. Tapi kita pasti ada cabaran-cabarannya kerana nak memastikan continuity itu penting kan, sebab tak berada dalam satu set yang sama. Bagi Erisa sendiri, apa cabaran-cabaran yang Erisa dapati bila buat perkara ni ataupun buat penggambaran sendiri? Berapa kali kena reshoot sebenarnya? Okey, cabaran tu memang ada. Contoh macam kita orang record lagu, waktu kami record lagu tu, ada yang kena record dalam almari, dalam kereta. Sebab dekat kawasan perumahan kita ada banyak gangguan dari segi bunyi. Dari segi lighting pun kadang-kadang cuaca pun boleh effect pada kita punya shooting. Tapi so far kita orang dapat tangani semua masalah-masalah tu. Lagi cabaran dari segi kita orang yang mana masih belum expert dalam nak handle, nak shooting sendiri, angle semua ni. Ada yang full storage, ada yang bila kat rumah seorang-seorang tak ada orang nak remind kan, ada yang kita terlupa nak pakai earphone, headphone. Jadi masalah-masalah tu yang akan ambil masa agak lama untuk reshoot balik. Baik, dari segi pengarahan, bagaimana agaknya menerima arahan daripada pengarah sendiri, daripada Syamil sendiri? Bagaimana untuk pelakon-pelakon ni menerima arahan melalui gadget atau melalui tablet sendiri? Mungkin ada dari segi perasaan yang berbeza ataupun dari segi penghayatan yang berbeza apabila arahan itu diberikan melalui daripada gadget sendiri. Dari segi arahan terima, still sama. Kita boleh dengar director, kita boleh cakap, communicate macam biasa, macam kat depan juga. Cuma still tu lain sikit lah. Tapi kalau dari segi nak berlakon ramai-ramai tu, so far tak ada masalah. Sebab waktu kita shoot macam Erisa, scene Erisa, shot Erisa, kawan-kawan yang lain pun deliver dialog tu sama energy. Jadi timing, energy, jadi tak lari lah. Banyak lagi sebenarnya kita nak bercerita mengenai kedua-duanya, geng SMK Raya Dekat Jauh. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak ceritakan lagi bagaimana proses menghasilkan telemovie edisi Raya ini. Bertemu lagi dalam segmen Realiti Rakyat dalam Awani Pagi. Pagi ini kita bercerita lagi mengenai bagaimana industri perfilman ini boleh menggunakan saat PKP atau PKPB ini untuk mencetus idea-idea baru, mencetus satu cara baru, evolve daripada cara kebiasaan. Sebab tu tercetuslah satu telemovie edisi khas SMK Raya Dekat Jauh yang mana mereka membuat penggambaran di rumah dengan pengarahnya dari rumah dan juga pelakon-pelakonnya
dari rumah. Kita nak teruskan dengan pengarahnya sendiri, Syamil Osman. Syamil, kalau kita tengok dari segi belakang tabir tu, bagaimana proses suntingan itu dilakukan? Sebab bila kita dapat semua klip-klip daripada pelakon-pelakon ni, nak satukan itu saya pasti ada masalah di situ kan. Mungkin jaraknya tak sama ataupun angle-nya bagaimana. Jadi boleh ceritakan sedikit dari belakang tabir itu bagaimana Syamil dan kawan-kawan atau kru melakukannya. Okey, masa penggambaran tu dia pelakon semua shoot sendiri, tapi kadang-kadang scene tu memerlukan prop atau barangan yang spesifik dan special. So kru produksi terpaksa deliverkan prop tu dekat rumah pelakon masing-masing. So kalau diorang kena ada sampai ke, sebab dia scene raya tu rendang dengan lemang tu pun, so kita kena deliver kat rumah diorang. So tapi satu cabaran tu masa penggambaran ialah dia punya lag atau dia punya, bila seorang bercakap dia punya delay tu agak ketara. So itu satu cabaran bila masuk ke proses suntingan tu, macam mana nak atasi cabaran ni. So kita orang buat keputusan untuk guna konsep yang bila kita buat video call tu, kadang-kadang bila internet tu tak cukup laju, dia ada lag, dia macam ada freeze sikit. So kita pakai visual konsep tu lagging dengan macam tiba-tiba dia macam pause, lepas tu dia sambung balik untuk mengatasi isu delay dengan dia punya timing yang berlainan tu lah. So akhirnya dia keluar macam okey, logik juga dia, sebab dia orang memang bercakap melalui video call. So dia tambah pula pada dia punya keaslian, authenticity tu lah. So Erisa, kita nak lihat sepanjang tempoh ataupun sepanjang tempoh penggambaran ini, bagaimana agaknya feel berlakon bersendirian. Sebelum ini ada support daripada kawan-kawan menghafal skrip semua bersama, dan kali ini perlu menghafal skrip seorang-seorang. Agaknya feel dia berlainan tak? Feel dia memang rasa lain daripada sebelum ni, sebab yalah, kita tak ada kawan nak borak, kita tak boleh macam selalu berepuk tambah sana sini. Memang rasa dia tu macam kalau jumpa kawan-kawan ni mesti lagi best. Tapi walau macam mana pun kita orang dapat handle benda tu. Cuma bila berlakon seorang-seorang, kita dekat rumah, kita punya call time pun pagi, jadi adalah yang antara kita orang ada yang tertidur. Jadi benda tu rasa macam kalau ada kawan-kawan mesti best. Rasa rindu nak jumpa sekali, nak berlakon sekali, ada kat sebelah. Macam tu. Erisa sendiri dah menonton ke telemovie ni ataupun sama-sama nak tunggu 7 malam ni? Erisa sendiri pun tak dapat tengok lagi hasil dia macam mana, tapi Erisa tak sabar nak tengok malam ni pukul 7 kat Syuraya. Okey, Syamil, kalau kita nak ceritakan mengenai apa yang Syamil lakukan ini merupakan satu cara baru. Sebelum ini pun kalau saya perhatikan, pengarah Irma Fatimah pun ada melakukan perkara yang sama, syuting dari rumah. Jadi bagaimana Syamil melihat sendiri sebagai pengarah dengan cara baru ini? Ini kalau kita tengok kan, budak-budak muda, dia orang dah biasa buat macam ni. Especially TikTok, macam mana mereka shoot sendiri di rumah, edit sendiri dan menjadikan satu video yang sangat menarik. Adakah Syamil melihat bagi generasi yang lebih lebih dewasa itu perlu mengambil iktibar atau belajar lebih banyak daripada generasi muda mengenai bagaimana untuk rakam di rumah dan edit di rumah begitu? Ya, rasanya dia dari segi rakam dari rumah tu memang generasi muda memang dah sebati kan, dah second nature untuk buat video, untuk edit, sebab diorang dengan TikTok, dengan Instagram semua dah betul-betul familiar. So dari segi untuk nak bagi tahu pelakon tu yang memang semua daripada generasi muda macam mana nak shooting semua memang tak ada masalah lah. So tapi saya rasa dari segi penggambaran semasa PKP ni, walaupun dia lain dari lain, tapi kita dapat melihat juga kepentingan setiap individu dalam satu produksi. Dari segi walaupun kita tak bekerja dengan seorang cameraman, dengan penata lampu, tapi kita tahu yang kalau kita tak ada diorang tu, kreativiti kita memang terhad dari segi jalan cerita, dari segi nak menyampaikan sesuatu jalan cerita. So walaupun kita dapat mengatasi cabaran untuk syuting semasa PKP ini, tapi masa syuting tu terasa rindu jugalah pada
dari segi kalau nak kata nak berkarya lah. Ya. So ada sikit limitation dengan had dia daripada apa yang kita boleh hasilkan dengan ada limitation ni. Tapi itulah ya, kita dapat realize yang setiap individu itu dalam satu produksi, sama ada technical ke atau di belakang tabir production ke, saya rasa masih essential lah, masih penting kalau kita nak teruskan untuk hasilkan konten-konten yang berlainan yang lebih menarik lah. Baik Syamil, saya kira ini merupakan mungkin percubaan pertama daripada Syamil sendiri sebagai pengarah untuk telemovie ini, mengarah daripada jarak yang jauh atas talian pula tu. Dan adakah melihat kepada pembukaan semula operasi perfilman, penggambaran perfilman dan juga drama ini bermula daripada 10 Jun ini, adakah cara ini boleh diaplikasi untuk pada masa akan datang ataupun setakat PKP ini saja akan diaplikasikan? Saya rasa satu pembelajaran ialah yang mungkin selepas PKP pun terpulang kepada idea yang ingin dihasilkan, dan selepas PKP pun kita masih kena atur pada SOP social distancing tu. Jadi saya rasa kalau idea tu, kalau konten itu tak perlu ramai orang berkumpul, saya rasa memang elok production itu dilaksanakan melalui untuk mematuhi SOP lah. So penggambaran jarak jauh secara online atas talian tu saya rasa masih boleh digunakan, dan saya rasa kalau kita boleh fikirkan idea lain atau idea atau jalan cerita yang menggunakan konsep visual yang lends itself to remote shooting, saya rasa kalau boleh, dan kita masih boleh dilakukan walaupun selepas PKP inilah. Syamil, sikit saja kita tahu geng SMK ni dah pun release dia punya last episode, dan kalau bila dah ada telemovie edisi khas raya ni, adakah ada ura-ura untuk sambung geng SMK tu? Ura-ura untuk sambung geng SMK tu mesti ada. Sebenarnya saya, kalau tak silap saya, untuk musim kedua tu memang proses skrip dengan baru je nak mula penggambaran tu, tapi tempoh PKP bermula, so penggambaran tu tidak dapat dimulakan. Tapi saya tahu yang pasti akan ada musim kedua lah. Baik Arissa, Arissa sendiri belum lagi menonton telemovie ini dan kita juga masih menantikan pukul 7 malam ini. Dan harapan Arissa kepada penonton-penonton di luar sana, kepada peminat di luar sana, mungkin dapat promotekan sikit, mungkin boleh tengok pukul 7 malam ini kepada penonton-penonton semua, Arissa. Jangan spoiler ya. Tak ada spoiler. Okey, kita orang semua dah kerja keras untuk telemovie ni. Kita orang harap yang semua penonton kat rumah tu akan suka dan dapat rasa apa kerja keras yang telah kami letak dalam telemovie tu. Jadi kalau nak tahu jalan cerita, nak tahu macam mana hasilnya syuting sendiri kat rumah, susah payah dia macam mana, boleh tengok hari ni pukul 7 dekat Astro Ceria and Astro Ceria HD. Okey, baik. Bagi Syamil, apa kata-kata akhir kepada penonton-penonton semua? Mereka tertunggu-tunggu untuk menyaksikan 7 malam ini. Mungkin ada harapan sikit? Okey. Jangan lupa saksikan SMK Geng Raya Dekat Jauh. 7 malam di Astro Ceria dengan Ceria HD. Kalau nak tengok satu telemovie yang berlainan, nak tengok macam mana hasil kerja para pelakon membuat syuting sendiri, jangan lupa tontonlah pukul 7 malam ni. Ya.
Okey, Okey. baik. Terima kasih Kita kepada... mengucapkan terima kasih kepada kedua-duanya, Erisa dan juga Syamil Osman. Itu dia had apa ni, kreativiti tu tiada hadnya walaupun dalam PKP dan PKPB yang mana anda walaupun berada dalam industri perfilman tak boleh melakukan penggambaran tetapi ada cara lain yang boleh dilakukan untuk menyampaikan mesej ataupun cerita-cerita menarik. Ini kita terbukti daripada geng SMK yang mana menghasilkan edisi khas rayanya, Raya Dekat Jauh. Dan model penggambaran ini saya kira harus diikuti oleh pemain industri terutama dalam perfilman dan juga drama sendiri, kerana kita melihat walaupun tidak keluar, walaupun tidak merakam ataupun membuat penggambaran di luar, tapi mereka masih lagi boleh membuat penggambaran di rumah dengan menggunakan teknologi yang sedia ada. Ini nama kita katakan sebagai penggunaan teknologi to the max. Walaupun kita sebelum ini kita tidak mengetahui dari segi angle-nya, dari segi bagaimana lighting-nya semua. Jadi mereka juga sebenarnya dapat belajar perkara yang baru ketika PKP ini. Ini satu inisiatif yang amat menarik sekali. Terima kasih kepada keduanya. Dan jangan lupa untuk saksikan telemovie SMK Raya Dekat Jauh 7 malam ini. Tapi kita nak bagi sedikit mungkin ada teaser sekali lagi kepada anda semua. Ini untuk kita mengingatkan kepada anda semua bahawasanya pada hari ini pukul 7 malam anda boleh tonton telemovie Astro SMK Ceria. Raya Dekat Jauh ini. Okey, baik. Dan Ada untuk masalah itu, sedikit? awani pagi segmen Rati Rakyat yang kita memaparkan mengenai telemovie SMK Raya Dekat Jauh ini, iaitu mereka menjalankan penggambaran secara atas talian ini. Dan untuk itu, saya Hafizul Rosli. Dan saya Jiji Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.